Sambutan Hari Kepelbagaian Budaya diharap dapat meletakkan Pesta Keamatan di peringkat antarabangsa. Itu antara fokus dari negeri di bawah Bayu. Perinciannya langsung ke Kota Kinabalu bersama rakan penyampai Suaran Shah. Silakan Suaran. Dia sambutan Hari Kepelbagaian Budaya untuk Dialog dan Pembangunan Sedunia sempena sambutan Pesta Keamatan diharap dapat meletakkan perayaan Pesta Keamatan di peringkat antarabangsa. Beberapa negara termasuk Indonesia menyertai dialog itu yang antara lain membincangkan isu pemeliharaan tanah adat selain budaya. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, ini termasuk tanah adat di negara ini dan di Kalimantan, Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Mereka memohon supaya diberi bantuan untuk mempertahankan tanah adat ini. Dan kita akan buat yang terbaik dalam kapasiti kita masing-masing. Saya percaya Bapak Cornelis pun telah bawa isu ini di peringkat Parlimen juga. Dan kita sama-sama mempertahankan hak-hak tanah adat masyarakat. Dato' Jeffrey berkata demikian selepas menghadiri sambutan berkenaan di Hongkot Keesaan KDCA Penampang. Beliau juga berharap sambutan ini dapat meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk kebudayaan dalam kalangan negara terlibat dialog tersebut. Sementara itu, bekas Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Rinders Cornelis MH menyifatkan penganjuran sambutan ini sebagai wadah terbaik untuk membincangkan isu membabitkan kepentingan bersama. RM5,200 pendapatan sebulan dapat dijana petani melalui penjualan 2,000 kilogram baja vermikompos. Ia sekaligus meningkatkan taraf hidup petani selain memastikan bekalan makanan yang selamat dan terjamin. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Muhammad Yusof Abdal berkata, melalui teknologi vermikompos petani dapat mengitar semula bahan buangan pertanian dan menghasilkan baja berasaskan bio dalam masa 30 hingga 60 hari berbanding 180 hari atau lebih dengan kaedah pengomposan konvensional. Juga dalam memperkenalkan sebuah baja yang dipanggil vermikompos. Ini adalah satu baja yang diambil daripada sisa pertanian cacing Afrika yang dijadikan baja yang inilah yang membantu untuk menambah baik lagi penghasilan daripada tanaman kita. Beliau ditemui media dalam majlis pelancaran program Kembara Komuniti Kerjasama Bioexpert Sendirian Berhad di Kota Belud. Lebih 30 petani dari Kampung Melangkap Kapa dan Kampung Taginambur di bawah Pertubuhan Peladang Kota Belud menjalani kursus latihan 6 bulan bagi mendalami kemahiran kitar semula sisa pertanian untuk dijadikan baja menggunakan teknologi vermikompos. Pemimpin masyarakat khususnya Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM perlu berintegriti dalam melaksana tanggungjawab yang diamanahkan. Nilai tersebut dapat menjauhkan diri daripada amalan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan dengan lebih menyeluruh. Pengarah UPPM Dato' Awang Kadintang berkata, amalan rasuah mungkin berlaku tanpa melibatkan duit, sebaliknya dalam bentuk lain seperti penerimaan dan penyalahgunaan kuasa. Beliau berucap dalam seminar anti rasuah dan tata kelola ke arah memperkasa jentera pemuda cara yang dihadiri 200 peserta terdiri UPPM dan ketua daerah. Seminar anjuran bersama UPPM Jabatan Ketua Menteri dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sabah ini bagi meningkatkan keyakinan dan kesanggupan pemimpin masyarakat menolak amalan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. 2 kertas kerja dibentangkan iaitu peranan pemimpin masyarakat dalam memerangi rasuah dan tata kelola kepimpinan untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemaju hartanah bersepadu yang berpangkalan di Sabah, KTI Landmark Berhad, menyasarkan untuk mengumpul RM48 juta menerusi langkah penyenaraiannya di pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad. Syarikat merancang menggunakan RM20.7 juta daripada jumlah dikumpul daripada tawaran awam permulaan IPO bagi menambah keperluan modal kerja am projek The Log. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat berkenaan Dr. Gordon Loke menyatakan demikian dalam majlis pelancaran KTI Landmark Berhad IPO Prospektus di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Majlis disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. The Loke merupakan projek pembangunan bercampur pertama syarikat bersama Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB. Hartanah bernilai RM1 bilion itu akan dibangunkan di kawasan seluas 2 hektar di Luyang menjelang Disember 2025. Ia melibatkan pembinaan 2 blok kondominium, 1 blok pangsapuri, sebuah hotel 4 bintang dan bangunan komersial. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM Kampus Batu Lintang johan dalam kejohanan tenis Piala Pengarah IPGM Zon Sabah dan Sarawak kali ke-8 2024 yang berlangsung di gelanggang tenis IPGM Kampus Tawau. Kejayaan itu sekaligus mempertahankan kejuaraan tahun lalu dan membawa balik semula Piala Pusingan kejohanan berkenaan. Naib Johan disandang IPGM Kampus Rajang manakala tempat ketiga IPGM Kampus Ken Tuaran. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Di samping boleh merapatkan semangat kekeluargaan, ia juga boleh menanamkan semangat kesatuan untuk semua warga pendidik di IPG agar terus bertekad dan berusaha untuk memperkasakan lagi IPG ini supaya menjadi satu pusat dapat melahirkan guru-guru pendidik yang cemerlang yang boleh mencurahkan bakti dan ilmu kepada anak-anak bangsa kita khususnya di Sabah dan di Sarawak. 8 pasukan masing-masing 4 dari IPGM Zon Sabah dan IPGM Zon Sarawak menyertai kejohanan 5 hari itu yang bermula Jumaat lalu. Kejohanan dilaksana setahun sekali dan setiap IPGM di Zon Sabah dan Sarawak akan bergilir-gilir menjadi tuan rumah kejohanan. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Dia. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Dia. Baik, terima kasih. Suaran langsung dari Sabah.